Okay. Okay, now kita continue dengan next topic, which is still lagi nombor nisbah, tapi kita masuk pada subtopik baru berkenaan dengan pecahan. So this one pecahan and perpuluhan. So ini nombor nisbah. So kita akan melibatkan tiga benda ni. Okay, so OP and KK. OP adalah objektif pembelajaran hari ini. So apa yang you nak achieve pada hari ini adalah sekurang-kurangnya you boleh jawab. This one ada berapa soalan. Okay, ni ada 7. Nombor 7 So dia ada 7 soalan. So OP you all adalah menyelesaikan sekurang-kurangnya dia ada 7. Okay, at least 5 daripada 7 soalan berkaitan pecahan positif, pecahan positif dan negatif, perpuluhan negatif dan positif, serta nombor nisbah. Okay, so KK ni apa yang you nak tahu berkenaan dengan hari ni? So hari ni maybe you nak tahu pasal mengetahui susunan garis nombor yang melibatkan pecahan positif dan negatif, perpuluhan positif dan negatif serta nombor nisbah. So you all boleh tulis lah sampai dekat situ. Okay, and then kita do now. Kita do now ni kita revision balik apa yang kita belajar before ni. So ini pun berkait sama. Okay, so yang ni dia ada 2 nombor yang bersebelahan. You all pilih 2 nombor yang bersebelahan. You nak ambil mana dulu? Negatif 4 dulu ke nak ambil 2 dulu? So kena ambil yang sebelah kanan dulu. So 2 tolak 4. So akan jadi 2 tambah 4 akan jadi 6. So 6. So maksudnya kat sini dia akan tambah 6. Kat sini dia akan tolak 6. Okay, you all kira. 2 tambah 6 akan jadi 8. So 8 tambah 6 akan jadi 14. So 2 tolak negatif 6. 2 tolak negatif 6 akan jadi negatif 4. Negatif 4 tolak dengan negatif 6. So akan jadi negatif 10. Kira je pakai kalkulator kalau you nak pastikan betul atau salah. Okay, so kita tengok. 2 tolak dalam kurungan negatif 4. So akan dapat 6. So 2 tambah 6 dapat 8. Kita try sini pula. 2 tolak 6 negatif 4. Okay, betul. Ni negatif 4. Okay, so kita tolak lagi dengan 6 negatif 10. Okay, betul negatif 10. Betul tak kat sini negatif 16 kalau kita tolakkan dia dengan 6. So, okay betul. So, betul lah. Ini adalah garis nombor yang telah lengkap. Okay, so kita continue dengan nombor 2. So, nombor 2. Ingat balik nombor 2. Okay, nombor 2. 29 tambah tolak 4 darab 3 bahagikan dengan negatif 4 tambah tolak 3. So, you kira je 29 tolak 4 darab 3 bahagikan negatif 4
tolak 3. So ini you kena kira dulu sebab dia multiply. 29 tolak 4 kali 3, 12. 3, okay, 12. Okay, kemudian dia hutang 4, dia hutang lagi 4, so dia hutang lagi 7. So, 29 tolak 12, 17. Bahagi dengan negatif 7. So, jawapan dia adalah negatif 17/7. Okay, kita confirmkan. Okay, kita confirmkan. 29 tolak 12. Okay, 17. So, negatif 4 tolak negatif 3, so negatif 7. So, 17 bahagi negatif 7, jadi negatif 7. Kenapa tak nampak ni? Negatif 17/7. Itu adalah jawapan. Okay, yang ni pula sebelah. Okay, yang sebelah 236 tolak tambah tolak 6. So tambah dengan tolak ni akan jadi tolak. So 236 tolak 6 bahagi dengan negatif 10. Negatif 10 tambah 5. You hutang 10, you bayar lagi 5. So dia ada hutang lagi 5. So you kira 236 tolak 6 bahagi dengan 5. Okay. 236 tolak 6 bahagi negatif 5. Negatif 46. Okay, ini adalah jawapan. Okay, seterusnya. Kita masukkan susun nombor berikut dengan tertib menurun. Okay, this one dia bagi satu nombor. Tertib menurun. So, menurun ni daripada besar kepada kecil. So, besar kepada kecil. Okay, so yang paling besar nombor dia yang ada dekat sini adalah 8. So, 8. Kemudian 6. Kemudian 0. Yang sebab yang lain-lain semua negatif. Kemudian yang paling dekat dengan 0, negatif 1, negatif 4, negatif 7, negatif 10. So, ni adalah susunan nombor mengikut tertib menurun. Semakin lama dia semakin kecil dekat sini. Negatif 10 sangat-sangat sikit di bawah. Okey. Kemudian, ini adalah benda yang kita nak belajar hari ini. Adalah berkenaan dengan garis nombor. So, hari ini kita melibatkan dua jenis operasi. Operasi yang pertama adalah pecahan positif. And then, pecahan negatif. This one yang kita nak belajar lah. So, this one ada pecahan dia 1/2. Kemudian kat sini ada pecahan dia dan sebagainya. Okey, kalau kat sini satu lagi selain pecahan, kita adalah melibatkan perpuluhan positif. So, perpuluhan positif dengan perpuluhan kenapa saya blur sangat hari ni? Sorry. So, this one adalah negatif di sebelah kiri. So, ini adalah pecahan negatif. Ini pecahan negatif. Ini pecahan positif. Ini perpuluhan positif. So, that's mean kat sini negatif 0.1, negatif 0.2, negatif 0.3.
Sini grade B 0.1, 0.2 yang melibatkan perpuluhan. Kalau yang tadi melibatkan pecahan. Okey. Itu adalah two main point yang kita kena tahu hari ini. Satu melibatkan pecahan, satu melibatkan perpuluhan. So yang sebelah kiri adalah yang negatif, yang sebelah kanan adalah yang positif. Okey, so step kamu nak jawab soalan pecahan. Yang pertama, kalau dia bagi satu pecahan, kamu kena samakan denominator dia. Yang huruf bawah ni, atas ni adalah numerator, bawah adalah denominator. So kamu kena samakan dia. Kalau yang sebelah dia 6, sebelah lagi 3. So kamu kena samakan, put akan jadi denominator yang sama. Okey, kemudian kalau kamu nampak soalan yang melibatkan bahagi, contoh macam soalan yang B ni. So kamu kena tukarkan bahagi ini kepada darab. So you kena buat satu salingan. Salingan ni maksudnya kamu terbalikkan dia. 3/4 akan jadi 4/3. Okay, and then barulah kamu selesaikan. So ini adalah satu step untuk kamu nak jawab soalan yang berkaitan dengan pecahan. So yang pertama adalah samakan denominator. Iaitu kamu kena samakan sebutan yang bawah. Kemudian kamu kalau ada bahagi, kamu tukarkan dia kepada kali dan buat salingan and then selesaikan. Okey, jika ada nombor yang bercampur, contoh macam nombor 1/2. So you all kena tukarkan kepada pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar ni macam mana? Kena ada 2 saja atas bawah. So ini darab, ini tambah. So 2 darab 1, 2 tambah 1, 3. So 3/2. So kamu kena tukar kepada pecahan tak wajar dulu supaya kamu senang nampak. Okey. Kemudian next yang melibatkan nombor nisbah. So kamu kena ingat nombor nisbah dengan nombor negatif, nombor integers adalah berlainan. So nombor nisbah ni ditulis dalam bentuk pecahan. Apa-apa sahaja nombor yang kita boleh pecahkan dia menjadi satu pecahan, contoh macam P dan Q, iaitu P dan Q ni merupakan integer. Maksudnya dia hanya integer, dia tak boleh, P ni dia tak boleh 0.3 bahagi 2, tak boleh. Itu bukan nombor nisbah. So dia kena nombor nisbah saja kat sini adalah integer saja. Integer saya cakap apa? Dia adalah nombor bulat. So 3/2 adalah nombor nisbah. Kalau macam 1/2 bahagi dengan 3, so ini salah. Sebab this one adalah bukan integer. So dia, kalau kat sini bukan integer, dia adalah bukan nombor nisbah. Okay. So P dan Q adalah integer. Yang mana Q tidak boleh sama dengan 0. Kenapa Q tak boleh sama dengan 0? Contoh macam Q tak boleh sama dengan 0. Contoh macam dia ada satu nombor kat atas, 9 bahagi dengan Q ni 0. Contohlah dia sama dengan 0. So, let's say 9 bahagi 0, so dia akan jadi 0. So tak boleh lah. So Q ni kena tak boleh dengan 0. Okay. And then ini adalah yang kamu kena buat. Okey, saya tunjuk satu demi satu macam mana. Saya buat sikit lah, kamu buat yang selebihnya ya, supaya senang. Okey, kita start dengan nombor 1. Okey, nombor 1 A saya buat dulu. Okey, 1A, kamu tukarkan dulu pecahan ini menjadi desimal supaya senang kamu buat garis nombor. Okey. Contoh yang ni kamu tukar kepada desimal. Satu bahagi 2 0.5.
So ini 0.5. Kemudian 1 bahagi 4, 0.25. Kemudian negatif negatif 3 bahagi, susahlah pakai 4. So sama dengan negatif 0.75. Sini 0.75 negatif. Okay. Kemudian last one negatif 0.5. Okay, so disuruh buat garis nombor. Garis nombor. So macam mana? Okay, garis nombor. Buat dulu. And then kosong. Okay, so yang mana satu yang paling dekat dengan kosong? So kamu pilih kat sini yang belah kanan adalah nombor positif. So ada yang ni dengan yang ini saja. So kamu ambil negatif 0.25. 25 sen lagi sikit daripada 50 sen. So sini kamu tulis yang pecahan. Kamu jangan ni, yang ni supaya kamu senang nampak. Okay, so yang ni 1/4. Kemudian sini 1/2. Okay, kemudian yang ni kamu nak tahu yang ini, kamu tengok kat sini 0.75 dengan 0.5. Yang mana satu yang lebih sikit? Adalah 0.5. So negatif 1/2. Negatif 1/2. Kemudian yang sini adalah negatif 3/4. So ini adalah garis nombor. Yang ni pun kamu try buat. Kamu tukar kepada perpuluhan dulu. And then kamu boleh buat macam ni. And then garis nombor tu buat tulis dalam bentuk pecahan. Sini kena ada pecahan dalam bentuk yang macam ni. Jangan ada siapa-siapa tulis bentuk macam ni. Salah. Okay. Kemudian nombor 2. Nombor 2, disusun pecahan berikut secara tertib menaik. So di sini ada tertib menaik dia. Okey, kamu tukarkan dia kepada perpuluhan. Macam mana tukarkan dia? Okey, tukarkan dia 1 bahagi 8. 0 point. 125. 0.12. Apa masalah pen ni? Sekejap. Okay, so sekejap ada gangguan di sini pula. Okay, 1 bahagi 8.
0.125. So kat sini conteng lah, conteng. Saya tak tahulah apa masalah ni. Kenapa dia tiba-tiba macam ni lah? Sekejap. Try Oh, padam pula. Okey dah okey. Okey, 0.125. Okey, buat pula negatif 35. Kalkulator saya lah. Negatif 3/4 negatif 0.75 1/4. Okey, yang ni saya tunjuk kat kamu cara nak tulis tekan pen. Okey, 1/4. Ini kalau kau punya kalkulator macam tu lah. Satu sorry, ada negatif. Satu bagi 4 54. Okay, this one negatif 1 4. Okay, so tukar kepada desimal adalah bentuk macam ni. So negatif 1.25. So 1/2 0.5. Negatif 1/58. Buat balik yang tu tadi. 1/58. 1.625. Negatif 3/8. Negatif 0.375. So you susun lah ikut dia punya tertib menaik. Kalau menaik maksudnya daripada sikit ke banyak. So mana satu yang paling sikit kat sini? So yang paling sikit kamu tengok yang negatif. So negatif adalah 1.25 yang paling banyak, yang paling sikit lah. Kemudian negatif 0.75. Kemudian negatif 0.375. Kemudian 0.125, 0.5, 1.625. So ini adalah secara desimal, tapi dia dah bagi secara pecahan. So kamu kena susun ikut pecahan tu lah. So negatif 125 ni 1/4. Negatif 0.75 ni, yang ni negatif 3/4. Kemudian negatif 375 ni, yang belakang ni negatif 3/8. Kemudian negatif 0.125, 1/8. Kemudian 1/2. Kemudian 1/5/8. Betul tak? 1/58. 1/58. Okay. Betul tak? Sekejap. 1/8. 1.6. 1.6.
Tengok kat sini saya dah confuse. Sini ada negatif kan, sebab sini ada negatif. So be careful dengan negatif. Okay, so kita buat lain. Alahai, dia nak padam pun satu-satu. Sekejap ni. Ayahlah pula pada kaya ni. Tak terpadam semua ni. Okay, so tertib menaik yang paling-paling sikit adalah ni, negatif. Negatif 1.625. Saya tulis dalam ni. Okay, so 1. Okay, 1/5/8 negatif. Kemudian negatif 1/4. Tengok sini yang paling negatif. Kemudian negatif 3/4. Kemudian 1/8, 1/2. So you tengok, this one yang paling-paling sikit negatif 1.625. Kemudian second paling sikit this one, 1/4. Kemudian this one, nombor 3. Kemudian 1/8 dan yang paling banyak sekali adalah 1/2. 0.5. Okay, ini adalah jawapan bagi A. So you try buat yang ini pula sendiri. Okay. Yang bawah ni. Okay, saya try buat yang A dulu. So A, kamu tulis negatif 6 darab 3, 2/7 tolak 4, 1/2. Ni dia bagi nombor bercampur. So kalau dia bagi nombor bercampur, kamu kena tukarkan dia kepada pecahan tak wajar. So macam mana nak tukarkan dia? 7 darab 3 tambah 2, 23. So 23/7 tolak dengan 2 darab 4 tambah 1, 9/2. Okay. So you kira dulu dalam kurungan. So kira dalam kurungan 23 bahagi 7 tolak 9/2. Sorry. This one tak boleh tolak. Ini sebab kita kena samakan numerator dia. So ini kena darabkan dengan 7. This one darabkan dengan 2. Okay, so you kira 23 darab 2 46. 7 darab 2 so 14. Okay, tolak ni tadi tolak 9 darab 7 63/2 darab 7 14. So dia dah sama numerator. So senang saja. So 46 tolak dengan 63 negatif 17 bahagi 14. Kemudian kiralah macam biasa pakai kalkulator.
So, negatif 6 darab dalam kurungan 17 per 14. So, 51 per 7. Okay, bisa tunjukkan pakai kalkulator. Okay, negatif 6 darabkan dengan negatif 17 per ni kena ambil yang sini 14 tutup kurungan. So ini adalah jawapan dia dalam nombor besar lah, nombor 7 2 per 7. Macam mana nak dapat yang tadi? Tukarkan balik. Tekan shift, tekan ni. Ni dah dapat 51 per 7. Okay, so yang B, okay, buat lain lah. So B, negatif 5 per 6 tambah 1, 2 per 3 bahagi negatif 3 per 4. So this one, dia dua bahagi. Mesti kena selingan, salingan. So boleh dulu 5 per 6 tambah, ini kamu tukar ke pecahan tak wajar. 3 darab 1 tambah 2, 5 per 3. So this one bahagi, kamu kalikan dia, kali, tukarkan 4, negatif 4 per 3, terbalikkan dia. Okay. Kemudian kamu buatkan yang darab. So negatif 5 per 6 tambah this one, darabkan 5 darab 4, 5 darab negatif 4, negatif 20. Buat kurungan satu lagi, 3 darab 3, 9. Okay. So negatif 5 per 6 tolak 20, tolak 20. Okay, so you kena buat negatif 5 per 6 tambah tolak 20 per 9. Okay, ini numerator, denominator dia tak sama. So you kena samakan darab 6, darab 6, darab 9, darab 9. So samakan negatif 5 darab 9, negatif 45 per 6 darab 9, 54 tolak 20 darab 6, 120 per 54. So kira je, negatif 45 tolak 120, 165 bahagi dengan 54. So dapat 55 per 18. Negatif 55 per 18. Tengok kalkulator. Okay, kita nak start daripada mana? This one, kita ambil this one lah, check betul tak negatif 5 darab 9. Negatif 45 betul. 6 darab 9,
54, 20 darab 6, 120. Kemudian ni sama juga. Okey, kemudian itu lah negatif 45 per 54 tolak 120 per 54. So, ini answer dia. Ini pun boleh je. Ini pecahan dia kamu sama ada dua jawapan. Satu adalah simplest form yang paling-paling kecil lah. Ataupun satu lagi dia mengikut nombor bercampur. Nombor bercampur tu yang macam tadi lah. Berapa tadi? Negatif 3, 1/18. Dia ada dua answer lah. This one dengan this one. So macam mana nak tukarkan yang tadi? So this one negatif 3, 1/18. Tekan shift, tekan A_BC. Dia depends dengan you all punya calculator. Calculator saya pun jenis macam lain juga. So yang lain ni dia ada terus direct kat sini. Ada kotak-kotak bahagi dua ni. So tekan kat situ saja dia akan tukar. Okay. And then atau A, kamu tengoklah kat sini dia punya tulisan. Dia depends kepada tulisan kamu lah. Depends kepada calculator kamu. Okay. So this one center nombor 3. So B dan C kau buat. Okay. And then the last one. Ni the last one banyak lagi. Okay. Ini saya rasa kamu boleh buat. Kamu susun mengikut tertib menaik guna nombor puluhan. Sama je konsep dia macam yang pecahan tadi. Pecahan tadi kan daripada pecahan ditukar menjadi perpuluhan. So ini dah ada perpuluhan, jadi kamu susunlah dia dari menaik daripada sikit kepada banyak. Itu menaik. Kalau menurun daripada banyak kepada sikit. Okey. Kemudian nombor 6. Nombor 6 A. Saya tunjuk kat sini nombor 6A. Okey, nombor 6A negatif 3.48 tambah 7.36 tambah 1.24 darab 0.6. Okay, this one ada ni kamu ikut pemdas dulu. So pemdas dia ada bracket, nombor yang bercampur bracket. So tulis ikut pemdas dulu, tambah 7.36 tambah 1.24 7.36 tambah 1.24. So akan dapat tak error. 7.36 tambah 1.24 8.6. Okay, so this one 8.6 darabkan dengan 0.6. Okay, so yang ini ikut you punya pemdas, dia ada darab dengan tolak. So yang mana satu yang you all kena kira dulu, mestilah darab. So you all kira lah darab 8.6 darab dengan 0.6. Okay. 8.6 darab 0.6. 5.16. So negatif 3.48 tambah 5.16.
Tu kan 5.16. Okey. Kemudian kirakan dia macam biasa. 3.48 tambah 5.16. So dapat 1.68. Senang saja. Kira pakai calculator saja. Okey, kita try yang B. Okey, yang B ni 8.36 tambah 3.89 bahagi 0.28. Okey. Kemudian yang ini ada kurungan. So, kirakan bahagian kurungan dahulu. Sekejap. Kirakan bahagian kurungan dulu. So, 8.36. Sekejap ni saya pakai laptop macam ni susah. 8.36 tambah 3.89. So, 12.25. So, sini 12.25 bahagikan dengan 0.28. So, bahagikan macam biasa. Sekejap, saya nak check. So, ada negatif ni. Ada negatif. So, be careful ada negatif. Kadang-kadang kita tak perasan. Okay, so 12.25 bahagi 0.2 negatif 0.25 28. So, total negatif 43.75. So, ni answer. So, make sure C dan D kamu buat. Okay. Kemudian, tentukan nombor berikut nisbah atau bukan. So, this one you tukar kepada pecahan tak wajar. 5 darab 1, 5 tambah 4, 9. So, 9 per 5. 9 per 5 ni, 9 ni adalah integer, 5 ni adalah integer. So, that means dia adalah nombor nisbah. Okay, kemudian 8 per 7. 8 per 7 ni dah tukar kepada pecahan tak wajar. So, 8 adalah integer, 7 pun adalah integer. So, dia nombor nisbah. So, this one, negatif 1.2 per 1.5. Kamu try tukar guna calculator. Negatif 1.2 darab bahagi 1.5. So, dia dapat negatif 4 per 5. So, okey lah daripada yang ni. Kalau dalam bentuk pecahan dia, negatif 0.8. So, okey betul. So, kalau lah kamu kira and then kamu tekan daripada ni, dia akan dapat 0.88888888 semuanya. Ini adalah bukan nombor nisbah. Ini adalah bukan. Kalau dia ada bentuk macam ni, dia boleh divide dalam bentuk yang integer. So, dia adalah integer. Okay, kalau yang ni 7.65. Kamu try tukar 7.65. So, di dalam bentuk integer. So, saya nak bagi kamu nampak. This one. 7.65. So, sama dengan. So, 7.65 kan. Kamu try tukar kepada ni. Tekan shift. Tekan ni. So, dia buat pecahan. So, pecahan dia this one. 156 ni adalah integer, 20 pun integer. So, jawapan dia ini adalah integer. So, yang ni you all buat sendiri, yang ni pun you all buat sendiri. Okay. So, latihan tambahan. Make sure latihan saya nak kau buat satu dalam buku teks.
buat ni. Ni latihan tambahan. 2.5 tambah negatif 8 bahagi 6/5 darab 3.5. So apa jawapan dia bagi latihan tambahan? So you all selesaikan this one. And then parking lot, you all tulis je lah apa pendapat you all hari ni. And then pembelajaran hari ni sama ada you faham tidak atau 50-50. So ini adalah tugasan untuk hari ni. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh kamu mesej saya akan balas mesej tersebut. Dan saya nak kamu semua upload benda ni dalam Google Classroom. So make sure you all yang ada ID MOE masuk register pakai email Google Classroom, email MOE. So make sure hantar guna yang ni. Saya akan assignkan dekat dalam Google Classroom. Okay, apa-apa boleh WhatsApp kepada saya. WhatsApp dan Telegram kepada saya. Okay, setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua ni. Boleh teruskan buat latihan. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya saya. Okay, terima kasih. Jumpa lagi.